Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ayat 139. Satu penegasan kepada Allah, kepada mereka dan kepada kita. Kalau ada kepercayaan puja roh, puja benda, puja tok guru, mana pasti akan dihancurkan bersama dengan kepercayaan itu. Kalau ada kepercayaan yang bukan bersandarkan wahyu, makna tuan yang ada kepercayaan tu akan dihancurkan bersama kepercayaan itu. Nak bagi ancaman kepada kita yang ada kepercayaan yang bukan daripada wahyu. Tahu tak? Kepercayaan bukan daripada wahyu. Dua asbab. Bukan kajian, tapi kepercayaan. Bukan wahyu kata. Orang tua-tua kata, siapa kata, bukan wahyu, bukan qala Allah, bukan qala Rasulullah. Maka akan dihancurkan bersama kepercayaan itu. Apakah umat Bani Israel saja yang diancam akan dihancurkan atau kita tidak? Kita terkecuali? Tak. Kalau kita bawa bersama kepercayaan yang bukan daripada wahyu Allah, pun akan dihancurkan bersama kepercayaan itu. Lepas tu apa lagi? Segala amalan mereka sia-sia. Allah tolak belakang. Kalau kita mengaji wahyu Allah, kesan dia, saya kata kepercayaan, amalan yang bukan daripada wahyu, sia-sia. Amalan kita jadi batal belakang. Apa lagi kepercayaan? Sebab amalan kita buat tu mesti kita percaya. Kan? Apa kita buat? Mesti kita ada percaya tu kita buat tu. Dan yang bagi janji tu siapa? Wahyu ke tak? Kalau wahyu, wahyulah. Kalau orang, dia tak masalah orang ke wahyu, masalah kepercayaan yang bukan daripada wahyu, yang tak ada keterangan. Ma nazzalallahu biha min sultan. Tidak ada keterangan tentang fadilat dia. Kita percaya fadilat yang bukan daripada wahyu, bukan kalau Allah, bukan kalau Nabi. Maka kesannya pun serupa. Dalam surah Muhammad baik tekan tajuk ni. Kan? Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul, janganlah kamu batalkan amalan kamu. Seolah nak bagi amalan kita ni kekal sampai hari kiamat, mesti hubungan kita dengan Allah baik, dengan Nabi baik. Tidak boleh amalan kita, kepercayaan kita dan amalan kita terputus dengan Quran ini dan Nabi ini. Tak boleh. Kan? Dari sudut kepercayaan tidak boleh terputus dengan Quran ini. Dari sudut amalan tidak boleh terputus dengan Nabi ini. Tak boleh. Kita kena tegah lagu tu untuk diri kita. Untuk orang lain tak kira, untuk kita ni. Tidak batal amalan kita. Kalau amalan pun boleh batal, apatah lagi kepercayaan. Ayat ni menyentuh kepercayaan. Sesungguhnya mereka, Allah sebut sifat. Asalnya tabbaro. Kalau tambah mutabbarun, dihancurkan. Bukan dihancurkan, pasti dihancurkan.
mereka pasti akan dihancurkan apa yang mereka padanya. Makna bersama ataupun oleh ma tu oleh apa yang mereka percaya padanya. Nya tu bukan wahyu. Sebab tu kita ajar prinsip kita mengaji Quran ni. Sebelum kita kembali ke rahmatullah, sampai kita faham apa maksud lu asbab wahyu saja, lu asbab Allah saja. Dia sampai jadi satu prinsip kita. Kalau bukan wahyu tak say. Barang gelap. Barang tak ada keterangan, tak ada tulisan. Ayah. Tak say kita. Kan? Kita tegah. Sebab Allah kata ma nazzalallahu, banyak kali Allah Quran, Allah ulang dalam Quran. Ma nazzalallahu biha min sultan. Ma nazzalallahu biha min sultan. Dah suruh kita faham. Barang kamu tak ada keterangan jangan ambil. Mau nak kata makam tinggi lah tak pergi, kita tak say. Sebab kita tegah. Orang kata kalau tak ada keterangan barang tipu, jangan ambil. Tapi kalau kita tak ngaji wahyu, memang kita kena apa? Sebab kita memang teruja. Kalau bunyi sedap, teruja kita lagi. Jangan teruja dengan kesedapan. Sesuatu yang tidak ada, hitam putih. Macam ni orang nak nipu dalam nak nikah seorang nipu, ada cerita aku akan. Oh, teruja. Tu sama nikah. Kan tengok kena tipu tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Sama dengan janji. Tak pergi lagi janji. Kamu kalau pergi di Korea, kamu akan dapat gaji gini. Kita yo. Gigi tengok, tak ada apa. Orang kena tipu banyak di luar negara gitu. Jadi teruja ni barang tak jelas lagi. Yang itu telan dulu. Sebutlah makam tinggi ke, gaji tinggi ke. Barang tak ada keterangan tak say. Tu orang bijak. Kan? Hantar pergi kata makam tinggi. Bukan Allah kata, mu kata. Sekali lagi bukan Allah kata, kita tak saya terima. Sebab kita tak ada tinggi dah. Al-Quran ni tinggi. Mana ambil mu, buang Quran. Macam Quran tak ada sebab, macam Quran tu supaya tak ada harga kita buat lagu tu. Mana kita boleh terima juga. Allah larang kita, jangan ambil barang tak ada keterangan, jangan ambil. Biar dia kata bakal tinggi pun, tak ada keterangan, jangan ambil. Jangan dia terima. Kan? Jadi sesungguhnya mereka ini mutabbarun, pasti akan dihancurkan oleh apa yang mereka percaya padanya. Hak mana ni? Hak wahyu ke? Hak bukan wahyu? Bukan wahyu lah. Simple je. Kalau wahyu tak punah kita. Sebab itulah jangan ada lah hak sakti-sakti ni yang ada kita. Buanglah. Buang. Hak karut marut ni buang, jangan ada berada. Sebab satu binasa. Lepas tu wabatilun, sia-sia apa yang mereka kerjakan. Ni cerita pada siapa ni? Kepada orang yang Islam dah. Umat ijabah Bani Israel ikut Musa dah. Duduk dengan Nabi. Nabi duduk lagi. Musa duduk dengan dia lagi. Duduk sekali dengan Nabi. Seberang laut dengan Nabi. Kan? Umat ijabah. Tok dia tu dah ikut Nabi. Tok dia pun Nabi. Apa lagi? Tok dia Nabi Yakub. Darah Yakub. Duduk dengan Nabi. Tapi bila buat tak serupa dengan wahyu, justru kepercayaan, ada barang batin, percaya pada benda luar biasa, percaya kepada orang luar biasa, percaya kepada roh, kan, puja roh, maka akan sia-sialah segala apa yang mereka amalkan. Hak ni kita kena beringat ni. Hak ni kalau faham hadiah ni, anugerah besar ni. Buat mahal tajuk ni. Ha? Tian dia ingat lagi dia sebelum Musa mari dia cuba benda ni dia boleh. Bila Musa mari lepas tu dia tengok dia tulis balik. Barangkali. Dia tengok tu buatlah repet.
Aku dia hai pokok tu dia. Sebenarnya gini, sebenarnya waktu Bani Israel ni dia dah, sebab dijajah oleh Firaun, pendidikan mesti kurang dah. Mana Firaun nak ajar waktu pakai teks Taurah nak ada dah. Betul tak? Pada mereka sudah tertinggal pengajian. Mungkin mereka Bani Israel sebelum Taurah ni mungkin ada lah ajaran-ajaran yang datang daripada Nabi terdahulu. Tapi dah mana pengajian tu dah terputus. Kan? Bila pengajian dah terputus, dah kita lah dijajah. Tak ada nak faham Islam, terjajah oleh British, Belanda, apa-apa. Maka maklumat jadi kurang. Bila maklumat Quran jadi kurang, pendidikan pun tak sempurna. Sebab tu percaya benda-benda lagu tu. Sebenarnya boleh jadi dan boleh tidak. Sebab diri kita ni kan, kita ni ibarat barang yang kalau tak masuk peti air, kita ni barang punah. Duk luar, nak bagi jangan bagi cepat punah, masuk peti air. Kalau duk luar peti air ni memang tunggu masa lah. Lepas tu lingkungan yang banyak syirik. Kecuali kalau lingkungan tauhid belaka. Kan? Jadi peti air tu simbolik berapa ni? Quran. Cuma kalau barang-barang kita ni kalau dah orang kata apa, barang tu dah tahap 3 kemusnahan, masuk peti air kan, mungkin tak jadi apa. Cuma kalau dalam konteks kita ni lain, Quran ni tahap 3 boleh okey lagi. Ikrimah kan tahap 3 dah tu kalau ikut. Tapi bila dia masuk Islam kan, jadi comel semula. Dia tu tahap 3 dah kan, berapa kali sebab dia pun lawan 20 tahun lawan Nabi kan. Dia pun masuk Islam. Jadi jangan kita sama seperti peti air. Lebih baik pada peti air lagi. Mana kita pun asal terima Quran, boleh comel balik kan. Kalau kita ni daging bunuh kan, tak ada masuk peti air kan. Tapi nak kata kita ni jangan tahap 4 je, tahap 3 lah terima lagi. Cik Ikrimah, tuan terima, Tuhan nak kita. Asal kita mikir waktu siang, walau siapa pun kita nak terima, Tuhan terima kita lagi. Hak Tuhan tak terima dah tahap 4. Tahap 4. Musa berkata, apakah ghairullah, apakah selain Allah mu cari lagi? Pada Allah dah cukup dah. Tupang hati dalam asbab lu asbab. Mu nak cari ilah tupang hati selain pada dia lagi. Padahal dialah yang melebihkan kamu ke atas semesta alam. Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Dan ingatlah ketika wa id anjaynakum, kami menyelamatkan kamu min ali fir'aun, dari kaum Fir'aun, yasumunakum, mereka menipu kamu. Kalau surah Baqarah berapa beza dia? Najainakum tak, hanya anjainakum. Dia mana memang. Kalau surah Baqarah yudabbihuna, kalau surah ni yuqattiluna. Yuqattiluna abna'akum, mereka membunuh anak-anak kamu. Tapi apa kepentingan mana syaddah kat sini? Bunuh tu banyak. Sama dengan zabaha dengan zabbaha. Zabaha
dengan zabbaha, makna dia satu sebelah seekor, satu sebelah banyak. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup wanita-wanita kamu sampai ketua. Cuba bayang satu penulisan. Cuba bayangkan satu bangsa yang laki tak ada, perempuan saja ada, jadi hamba. Perempuan je ada, perempuan jadi hamba. Laki habis mati belakang contoh. Wa fi zalikum, pada yang demikian itu balaun. Apa dia bala? Ha? Bala nikmat. Ha? Dia ada dua boleh. Nikmat boleh, bala boleh. Bala bahasa Melayu boleh. Mana nikmat boleh. Bila sebut nikmat, nak sandar ke mana? Itu adalah nikmat. Anjainakum tu. Anjainakum tu. Makna menyelamatkan kamu daripada ditindas, itu adalah nikmat dari Tuhan kamu. Tapi kalau mana ujian, sandar ke mana pula? Yasumunakum itu. Jadi ulama kata dia boleh terjemah dua-dua. Boleh terjemah nikmat, boleh terjemah bala. Jadi balaun ni bukan mesti hak kita tak suka. Hak kita suka, balak juga. Cuba kita test orang Melayu. Mu kena bala ni. The set bala tu mesti hak bahagian tak cakap tak. Kena, istilah kena lah tak. Mu dapat tak boleh. Asal bala jangan. Disebut bala tak boleh. Bala persepsi Melayu ialah bukan musibah saja. Bala ni macam satu hukuman kan? Azab dari Tuhan. Bala ni. Mek bawah tak? Tapi kalau kita sebut, fikir lagi, Ustaz uji ni. Kalau orang lain tak boleh terima. Jadi yang demikian itu adalah balaun, nikmat. Balik kepada anjainakum, mana menyelamatkan kamu daripada Fir'aun, itu adalah nikmat daripada Tuhan kamu yang besar. Tapi kalau makna ujian, bala merujuk kepada yudabbihu, yuqatiluna tu. Yasumunakum tu. Yakni yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum adalah ujian min rabbikum, dari Tuhan kamu, azimun, yang besar. Mana dia kata? Bala boleh bererti cobaan, boleh bererti nikmat. Sebagai cobaan adalah ketika mereka ditimpakan seksa yang berat, berupa dibunuhnya anak laki-laki mereka dan dibiarkan hidup anak perempuannya. Sedangkan sebagai nikmat adalah ketika Allah menyelamatkan mereka dari kekejaman itu. Titik. Nah, tuan kata pula ajaran sesat ni ada pula bala nikmat. Allah nak datangkan Musa supaya kamu selamat daripada malapetaka yang terjadi atas kerana kamu zalim kepada diri kamu dulu. Kan? Kita ni bila kena kezaliman orang lain, dia sebab kezaliman kita dulu. Kan ayat ni, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami beri izin zalim besar menzalimi zalim kecil, zalim besar menzalimi zalim kecil. Kita zalim mengabaikan wahyu Allah, Allah akan datangkan zalim besar tindah kita. Itu sunatullah. Bila kita zalim, akan ditindas oleh orang lebih zalim kepada kita, zalim besar. Kita zalim kepada wahyu Allah,
akan ditindas kepada zalim kepada wahyu Allah dan zalim kepada manusia. Betul dalam Besar tu. Dengan wahyu Allah benda zalim, dengan manusia benda zalim. Kita zalim kepada wahyu Allah je. Tak. Mana sunatullah akan berlaku, orang yang zalim dengan wahyu Allah akan ditindas oleh orang yang ada dua zalim. Dengan wahyu pun dia zalim, dengan manusia pun dia zalim. Kenapa zalim besar? Sebab ada dua zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia. Zalim kecil kepada, makna zalim kita kepada diri kita sendiri saja, kan? Yang kepada Allah. Faham tak? Zalim kecil ni zalim kepada diri sendiri. Zalim besar ni diri besar dengan orang lain. Wa wa'adna, dan kami menjanjikan Musa salasina lailah, 30 malam penuh. Mana penuh? Ta marbutah. Kalau lailan separuh malam. Kalau lailatan malam penuh. Wa atmamnaha, lalu kami menyempurnakannya bi ashrin, dengan 10. Jadi 40. Fatamma, lalu sempurnalah miqat, waktu yang ditentukan Rabbih, Tuhannya. Jadi miqat ni dia ada dua maksud. Satu waktu yang ditentukan, satu tempat yang ditentukan. Apa dia? Miqat haji kita kan? Miqat kita nak niat apa tu, umur apa tu? Kita nak apa tu, berihram, nak umrah dan haji. Dia boleh merujuk kepada tempat, boleh merujuk kepada masa. Arba'ina lailah, 40 malam. Malam separuh ke malam penuh? Malam penuh. Alamat dia ta marbutah. Kalau surah Isra tu, subhanalladzi asra bi 'abdihi, tu separuh malam. Wa qala Musa, dan berkata Musa, dia biasa dengan kalimah semut. Kalau 6 latun seekor semut. Kalau 6 lun umum. 6 latun seekor semut. Kalau 6 lun umum, semut umum. Tapi 6 latun semut seekor itu. Wa qala Musa, berkata Musa kepada saudaranya, li akhihi, yakni Harun. Okay, bila mati baris depan macam apa? Mati baris depan mati depan. Tapi kalau sambung tak nampak dah tak. Ukhlufni, gantikanlah daku. Gantikanlah daku. Fi qaumi, pada kaumku. Ganti apa? Ganti tanggungjawab. Wa aslih, dan perbaikilah. Wala tattabi', dan janganlah kamu ikut sabilal mufsidin, jalan orang yang melakukan kerosakan. Jalan orang yang melakukan kerosakan. Maksud wala tattabi' ni jangan menyepakati. Mana mendiamkan diri itu mana sepakat. Orang buat salah, menyalahi wahyu, kita diam, dia tu sepakat. Tu wala tattabi' tu, jangan ikut. Harun takkan ikut. Cuma maksud ikut kat situ ialah diam apabila berlakunya pelanggaran wahyu.
Maksud wala tattabi' ni mana jangan sepakat. Walamma, dan tak kala jaa Musa datang limiqatina, pada waktu yang kami telah tentukan, wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhan berkata-kata kepadanya, berkata-kata dengannya. Wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhan berkata-kata dengannya. Qala rabbi, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami pula, wahai Tuhanku, arini, bila Allah berkata-kata dengan Musa, Musa teringin nak tengok Allah. Mula boleh berkata-kata dengan Allah. Lepas tu perasaan nak tengok Allah. Arini anzur ilaika. Beza apa ingin Musa tengok Allah dengan ingin kaum dia tengok Allah? Beza apa? Dua-dua ingin. Apa tu, Musa ingin kerana dalaman kejiwaan dia. Bani Israel ingin bersyarat, kalau tidak kami tidak beriman. Syarat kepada keimanan. Tunjukkanlah kami, tunjukkanlah aku, supaya aku dapat lihat engkau. Anzur ilaika. Qala, Allah berfirman, lan tarani. Okay, lan tarani ni, adakah lan ni dia ada dua maksud. Satu terbatas, satu tanpa terbatas. Lan ni dia boleh dua-dua. Dia boleh tanpa terbatas akhirat sekali, dia boleh terbatas dunia saja. Jadi kalau jadi ayat lagu ni, kalau kita kata tanpa terbatas, tidak ada ayat lain yang mengatakan terbatas. Dia kena ayat pengkabar ni, ayat khabari, pengkabaran. Kamu tidak akan lihat aku ni pengkabaran. Tinggal lagi pengkabaran ni maksud dia terbatas ke tak terbatas. Kalau kita kata terbatas, telah diakui oleh ayat lain yang mengatakan terbatas dunia saja. Kalau kita kata tidak terbatas, mana tak ada ayat lain yang mengatakan terbatas, mana kita kena terima tidak terbatas. Mu'tazilah beranggapan tidak terbatas, mana tidak boleh tengok dunia akhirat sekali. Lepas tu dia menafikan ayat yang boleh tengok Allah dalam ayat lain, iaitu ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya ia melihat. Dia kata bukan ia melihat kat situ, dia kata ia menunggu. Dia kaedah Quran, bila ada ayat lain, makna maksud dia tu jadi terhad. Kalau tak ada ayat lain, maksud dia tu mutlak. Jadi ada ayat lain yang kata makna ni terhad kepada dunia saja, ada, iaitu ila rabbiha nadhirah. Kerana ada ayat lain, maka ayat ni merujuk kepada dunia saja. Dan ada hadis pula beritahu kita akan tengok Allah semudah tengok bulan. Kan? Maka bila ada ayat Quran dan ada hadis Nabi, mana ayat lan di sini bukan lan bersifat mutlak, tapi lan merujuk dunia saja. Jadi Allah menafikan makhluk boleh tengok Allah di dunia, tapi tidak menafikan di akhirat. Kan? Walakin unzur, akan tetapi engkau lihatlah kepada bukit. Mana suatu aku mentajalikan kebesaranku kepada bukit, kalau bukit tu masih boleh tetap, mana engkau boleh tengok aku. Tapi kalau bukit pun tak boleh, maka mula tak boleh. Fa in istaqarra, maka jika bukit itu tetap pada tempat dia. Tapi yang terjadi ialah apabila
Allah mentajallikan kebesaran dia kepada bukit itu, maka bukit itu hancur rata. Hancur rata. Orang ada kata hancur rata. Hancur campur rata. Bukan hancur saja, campur rata. Hancur campur rata tu menyebabkan Musa pingsan tu. Falamma, maka tak kala Allah mentajallikan kebesarannya. Tajalla ni tajalli. Ini Maulana terjemah gitu lah. Mentajallikan kebesarannya lil jabali, pada bukit itu. Maka menjadilah bukit itu dakka, hancur luluh. Bukan hancur saja, hancur luluh. Jadi hancur rata tak? Dakka ni hancur luluh, hancur rata. Maka jatuhlah, wa kharra, jatuh. Kharra Musa sa'iqa. Sa'iqa dalam Quran ada 3 maksud. Satu maksud pingsan, satu maksud mati, satu lagi maksud binasa. Sa'iq, as-sa'iqah, apa dia? Halilintar. Halilintar ada tak kena pingsan? Ada tak orang kena pingsan? Mati ada. Hancur? Ada, tak tengok lagi ada. Hancur ada. Jadi sa'iqah ni ada 3 makna dalam Quran. Pingsan, hancur, mati, hancur. Dalam surah Az-Zumar, fasa'iqa man fis, akan hancur, matilah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Makna mati, sa'iqa. Ada dalam Quran sa'iqa makna binasa. Kat sini sa'iqa makna apa? Pingsan. Maka dia ambil kalimah ni untuk makna halilintar, as-sa'iqah. Kenapa? Sebab orang yang kena halilintar ni ada yang pingsan, ada yang mati, ada yang binasa. Senang cerita tak? Tapi makna 3. Boleh makna pingsan, boleh makna mati, boleh makna binasa. Kalau as-sa'iqah, halilintar. Nak bagi ingat, ada tak orang kena halilintar pingsan? Ada. Ada tak orang kena halilintar mati? Ada. Ada tak orang kena halilintar binasa? Ada. Maka ketiga-tiga kalimah ni makna dia ada dalam Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia di dunia ini dalam keadaan tidak memiliki kesanggupan untuk melihatnya, dunia. Jasad duniawi ni semua termasuk mata tidak akan dapat melihat Allah di dunia. Tapi jasad kita akhirat, Allah akan buat keadaan bersanggupan melihat Allah. Jangankan manusia, gunung yang kuat saja tidak sanggup. Namun dalam ayat ini tidaklah menunjukkan bahawa mereka sama sekali tidak dapat melihatnya di syurga. Kerana nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahawa penghuni syurga akan melihat Tuhan mereka dan merasa nikmat dengannya. Di syurga Allah menciptakan mereka dalam keadaan yang sempurna yang membuat mereka sanggup melihat Allah. Jadi lan di sini, lan bukan bersifat mutlak, lan yang terbatas di duniawi saja. Sama dengan surah sebelum ni, kan, la tudrikul absar, tu duniawi saja. Dia ada gini Quran. Ayat perkabaran ni kalau tidak Quran dia kuat. Dia kalau kita kata makna bukan lagu ni, dia kena ayat Quran juga. Dia tak boleh bawah dia. Dia tak boleh bawah dia. Dia kena ayat Quran juga. Contoh ayat Quran kata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Fir'aun kata. Perkabaran ni perkabaran yang diterima ke perkabaran yang batil? Kita sebut batil lagu tu, dia kena ada ayat lain yang membatalkan makna ni, iaitu ayat Fir'aun bertaubat, kan? Ini itu betul kan? Ayat dia kata aku nak apa tu? Yang ayat apa? Ayat yang surah Yunus tu. Mana ayat ni telah dibatalkan oleh ayat ni. Tapi kita tahu dah kalau kita mengaji ayat ni tak.
Nasabah Fir'aun ni Tuhan tak. Tapi orang sesat jangan. Orang sesat tengok Haji Kahar tu. Dia kata saya adalah Rasulullah. Hujah kamu? Majlis tanya hujah kamu? Hujah surah Yasin. Yasin surah Yasin. Innaka la minal mursalin. Dia kata kau tu saya. Tengok. Senang-senang dia je. Jadi apa tu ana rabbukumul a'la ni kita tahu dah benda ni bukan Allah terima, Allah beritahu saja. Firaun mengaku dia Tuhan. Tapi orang sesat jangan. Orang sesat ni Tuhan kata ni, Tuhan kata dalam Quran ni mana Tuhan seolah mengiyakan perkabaran Firaun. Orang sesat kan yang fikir tu. Betul tak? Jadi Allah ada ke ayat lain. Dia tahu Musa ni dia kata tu kata saja bukan benar. Dan Allah membatalkan perkataannya pada ayat lain. Kaedah surah Yunus tu. Kan? Aku beriman dengan Tuhan Musa tu kan. Ada yang dia yang apa tu surah Masuk tenggelam tu. Ayat tu. Dia kaedah kan. Ayat Quran ni kuat perkabaran dia. Dia tidak boleh dibatalkan oleh bawah dia tak boleh. Dia kena Quran juga. Kalau merujuk kepada apa? Merujuk pada akidah tak boleh. Ada ayat tu ada kita cari nanti ada. Kepala tak ingat. Dia masa dia nak lemah tu dia istihadah. Jadi ayat tu menunjukkan ayat ni bukannya pengkabaran, ayat ni hanya Allah cerita saja. Tapi Allah batalkan pada ayat lain. Bukan Allah mengiyakan. Tapi orang jahil, orang ada kepentingan jangan dia guna ayat ni untuk dia faham lagu tu. Betul tak? Jadi Allah ni buat Quran ni jelas. Orang tak boleh manipulasi. Tak boleh orang manipulasi. Makna lagu ni tak boleh. Sebab tu pengajian mengatakan apabila ayat satu pernyataan yang bercanggah dengan dan surah akidah bercanggah dengan sahih Quran, itu adalah hadis palsu. Lepas tu bila kita ngaji Quran, kita ngaji hadis mudah. Bab akidah kita mudah dah. Hadis dia akan hanya menghuraikan, dia tidak akan apa? Menyalahi. Kalau ada unsur yang mana macam menyalahi surah akidah, maka kita faham sudut dalam pengajian mengatakan itu hadis palsu. Falamma maka tak kala afaqa ia sedar. Qala ia berkata subhanaka maha suci engkau. Tubtu ilaika aku bertaubat kepada engkau. Wa ana awwalul mu'minin dan aku adalah orang pertama yang beriman bahawa dalam tajuk ni beriman bahawa manusia tak boleh tengok Allah di dunia tapi dapat tengok Allah di akhirat. Dia kalau kita mengaji daurah daurah Maulana Hadi rasa keuntungan tu tempat-tempat yang boleh menimbulkan salah faham, dia ada pilihan rasa daurah pilihan mana lagu ni. Jadi kita jadi selamat dah. Bila kita tak ada pengajian daurah jadi kita mencari-cari. Dalam kita buat kesimpulan sendiri ataupun kita ambil hak tak betul. Nanya. Tu untuk daurah ni dia tempat-tempat yang berisiko dia beritahu dah. Atau untuk ada tempat-tempat yang berisiko memang tumpu semua. Sebab apa? Sebab hak ni yang bahaya kalau ngajar kat sini tumpu sini. Setiap surah ni ada tempatnya kena beringat. Kasih bila ayat masuk situ malah nak hurai lebih. Dana pun terpaksa hurai lebih Sebab nanti dia akan kita dah mantap ni tiba kalau kita tak kuat orang lain akan ni kita boleh hurai ni masuk gini. Qala ya Musa
Allah firman, wahai Musa, ini sesungguhnya aku. Ini atas ke bawah? Mati atas. Kali depan ni, kali depannya bawah. Istafaituka, aku pilih engkau, ala nasi, ke atas manusia, birisalati, dengan risalahku, wa bikalami, dengan perkataanku. Mana istafaituka ni, aku pilih engkau, aku lebihkan engkau atas manusia, iaitu jadi rasul. Sebab Nabi ni, Nabi ni makna dua. Satu, naba'a, berita, memberitahu. Satu lagi Nabi ni makna dia batu yang tinggi di tanah rata. Makna Nabi ni dia ambil daripada batu yang tinggi di tanah rata. Jadi batu tu nampak tak? Seolah lebih. Nampak? Tengok, nampak tu. Itulah makna Nabi. Jadi makna lebihkan tu kita faham lah kat situ. Fakhuz, maka ambillah ma'ataituka, apa yang aku berikan kepada engkau. Apa yang aku berikan kepada engkau. Wa kum minasyakirin, maka jadilah engkau sebahagian daripada orang-orang yang bersyukur, menghargai. Wa katabna, dan kami tulis. Wa katabna, kami tulis, lahu, untuknya, fil alwah, di dalam batu tulis. Fil alwah, batu tulis. Lauh adalah kepingan dari batu atau kayu yang tertulis di sana isi Taurat yang diterima Nabi Musa AS setelah bermunajat di Gunung Sinai. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu, mau'izah, pelajaran, wa tafsila, dan penjelasan. Likulli syai', segala sesuatu berkaitan dengan agama. Segala sesuatu mana sebagai pelajaran ni, mana yang mendorong mereka mengerjakan kebaikan dan menakutkan mereka dari mengerjakan keburukan. Dan tafsilan likulli syai' ini, tidak, tafsilan, penjelasan segala sesuatu ni, maksud dia seperti hukum-hukum syarak, akidah, akhlak dan adab. Fakhuzha, dan peganglah ia. Pegang ni makna dia bukan pegang Taurat, bukan. Apa maksud pegang? Pegangan. Apa dia pegang? Pegangan. Makna tu kita pegang. Makna tu kita pegang dia. Makna tu kita pegang. Contoh dia kata, Quran kata, kalau tidak ada keterangan, itu palsu. Kita pegang makna tu. Kalau dari sudut apa tu agama yang tidak ada penjelasan daripada qala Allah, qala Rasulullah, itu palsu. Tu pegang tu, pegang tu. Mula kita pegang dulu. Mana pegang ni, mana dengan teguh. Mana tidak apa tu tidak tergugah dengan ada pandangan-pandangan yang menyalahinya. Tu pegang. Kalau contoh orang kata Fir'aun dan taubat, kita boleh pegang tak? Tak boleh, sebab kita pegang dah. Fir'aun tak ada taubat.
Kalau kita boleh terima Fir'aun dan taubat, maknanya kita tak kuat lagi pegang Quran. Quran kata Fir'aun tak ada taubat. Tu kaedah dia. Pegang ni mana apa yang Quran beritahu, hak tu kita pakai. Yang menyalahi dia tak pakai. Tu pegang. Wa'mur qaumaka, dan perintahlah kaum engkau supaya pegang dia dengan sebaik-baiknya. Pegang ni mana faham, lepas tu pakai, terima dalam pegangan kita. Mana ada kenyataan yang menyalahi mana Quran, nak tolak dia. Yang menepati, terima. Yang menyalahi, tolak. Mu nak kata bakal tinggi ke, aku tak peduli. Segala satu yang menyalahi Quran, tak ada dalam Quran, dari sudut kepercayaan, tak ada kalam Nabi, Allah kata palsu. Tu ya, titik. Sa'urikum, maka aku akan memperlihatkan kepada engkau darul fasiqin, kampung apa tu, kepadamu negeri orang-orang fasik. Maka aku akan perlihatkan kepada kamu negeri orang fasik. Maksudnya ialah negeri Mesir, bekas peninggalan Fir'aun dan para pengikutnya, agar mereka mengambil pelajaran daripadanya. Sa'asrifu, aku akan palingkan dari ayat-ayat, dari kebesaranku. Ayat ini nyawa. Dari tanda kudratku, yakni dari mengambil ibrah pelajaran pada ayat-ayat yang ada ufuk dan pada diri mereka sendiri, serta dari memahami ayat Al-Quran. Boleh juga. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku, dari maknanya, untuk mengambil pelajaran, untuk menghasilkan takwa. Alladzina, kepada orang-orang yang yatakabbaruna, menyombongkan diri, fil ardi, di bumi. Menyombongkan diri fil ardi, di bumi, dengan tanpa hak, bighairil haqqi, bighairil haqqi, dengan tanpa hak. Wa in yarau kulla ayat, jika mereka melihat semua ayat. Wa in yarau kulla ayatin, jika mereka melihat semua ayat. La yu'minuna biha, mereka tidak akan beriman dengannya. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha, jika mereka melihat semua ayat, mereka tidak akan beriman dengannya. Wa in yarau, jika mereka melihat, jadi maksud di sini ialah mereka akan hilang nikmat untuk nak buat apa yang wahyu suruh. Rasa alahan. Merasa alahan benda yang berkaitan dengan Quran, apatah lagi makna dia, alahan. Jadi tidak beriman ni rasa alahan. Wa in yarau sabila rusdi, jika mereka melihat jalan petunjuk, jalan panduan, la yattakhiduhu sabila, mereka tidak akan mengambilnya sebagai jalan. Jadi alahan. Jadi alahan kepada jalan itu. Jadi alahan kepada jalan itu. Alahan. Alahan itu alahan. Macam orang mengandung. Kalau dia mengandung lah,
Ha? Tak. Ana guna Islam alana. Alah juga bagi. Alah juga. Nak bagi mudah faham. Ha. Ha. Bila dia syirik, dia alahan dengan tauhid. Bunyi saja tak boleh terima. Alahan. Dia ada something. Kata itu beli Nyek dia sedalang tu. Allah nak kata. Bunyi Allah saja tak boleh. Sakit telinga rasa. Dia puja tu puja ni, keramat tu keramat ni. Itu pun kita Allah saja. Dia tak boleh. Dia dah syirik dah merosak masuk. Jadi alahan kepada tauhid tak boleh. Allergic boleh juga. Tapi Allah tak guna istilah allergic, dia guna istilah alahan. Wa in yarau sabilal ghayy, bila mereka jalan sesat, syirik tu sesat lah. Puja benda, puja roh, puja tak maha tu dah selalu. Dia ada ayat-ayat apa tu dalam surah Ghafir bila kata macam mana asal-asalnya doa, sebut berdoa ni slow doa, sebut tak apa laju. Ni dia punya jenis dia sebut tak apa Lagang ni. negara mana pula kan, duk mana Lagang. sebut doa rendah selalu. Sebab tu surah An-Naml ni kan, dah cerita yang seorang lelaki yang boleh memindahkan segala sana ni kan. Maulana kata sebenarnya yang kuat lelaki ni, dia kuat berdoa. Lalu Allah datang ke orang yang kuat berdoa ni, Allah akan datang ke karamah. Allah makbul doa dia. Setiap kali doa Allah makbul. Sebab dia kuat berdoa. Sehingga Allah makbulkan setiap kali dia berdoa. Kenapa Allah bandingkan dengan jin? Nak beritahu orang yang kuat berdoa lebih kuat daripada guna jin. Berdoa direct tu lebih kuat daripada guna jin. Makna nak menghapuskan tauhid kepada Allah saja lebih kuat daripada kepada selain Allah. Tapi kalau kita jauh dengan Quran, kalau sebut doa lah kepada Allah, rasa lagu mana? Rasa lemah. Tak apa-apa, laju. Dia jadi lagu ni. Jin. Jadi ayat tu nak beritahu sehebat-hebat mana jin, hebat lagi orang yang berdoa, sama-sama berdoa direct kepada Allah. Allah akan menzahirkan pertolongan. Sama kan ni? Mana bila jalan sesat, hak laju. Bila jalan petunjuk, tak apa laju mana. Kita nak pergi jalan-jalan ni. Ke mana? Ke kelas ngaji. Kita nak pergi jalan-jalan ni. Minggu depan start nak pergi jalan-jalan ni. Ke mana? Ke kelas ngaji. Alah. Aduh. Tengah kita. Kita tengok masjid. Mana ni masjid? Jalan-jalan lah ni. Anda pun kenal kita. Dia kata pergi ngaji ni kenal. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina. Yang demikian itu disebabkan mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, dan dahulu lagi mereka ni tentang ayat-ayat kami ni tak apa nak cara mana. Jadi mendustakan ni datang sesudah tak apa cakna mana makna Quran. Lama-lama tidak cakna mana Quran ni, lama-lama mendustakan. Ya, dua kali dia sebut dah ni. Tadi pertama dua-dua lah. Walladzina kazzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirah, dan hari pertemuan dengan kami di akhirat. Sebab Quran lah satu kitab yang banyak sebut akhirat. Akhirat ni bukan barang nampak, barang tak nampak. Tapi kalau kita tak mengaji Quran, boleh nampak dah hati kita apa yang akhirat beritahu ni. Apa yang Allah beritahu dalam Quran tentang akhirat.
Tak boleh. Mana Tuhan nak bagi suruh kita, memang akhirat tak nampak, tapi bagi nampak dengan mengaji makna. Bukan nampak sini, nampak sini. Sehingga menyebabkan kita pun buat persiapan. Jadi iman ni makna dia barang tak nampak bagi nampak. Bukan dengan mata ni. Cara lagu mana? Mengaji makna. Barang tak nampak bagi nampak. Itu maksud ikhtiar supaya dapat makna iman. Barang tak nampak bagi nampak. Kalau akhirat tak nampak dah, lepas tu kita tak kaji makna pula, makin tak nampak. Dah barang tu tak nampak, makin tak nampak. Habitat a'maluhum, sia-sialah amalan mereka. Hal yujzauna, dan tidaklah mereka dibalas. Sebab hal ada illa, kecuali apa yang mereka kerjakan. Maka ya'malun, tidaklah dibalas melainkan bersesuaian dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dah sampai 10, habis 10 juzuk ni kan. Rasa payah ke makna Quran? Hampir makin payah kan makin mudah. Makin mudah tak? Kenapa jalan? Adalah dua tak nampak tu biasalah. Tahu kenapa jalan. Okey, hanya satu ibrah kat sini. Siapa dia yang buat apa tu patung anak lembu ni? Samiri ya. Samiri ni dia nak pengaruh. Tuhan nak ajar kita tajuk ni. Bila orang nak pengaruh, kan? Boleh je dia nak pengaruh. Dia ajar hak ajaran Musa. Tapi Allah ajar kita, setiap kali orang nak pengaruh, alamat tu dia tak boleh ajar hak Musa, dia ajar hak lain. Orang nak pengaruh ni, dia akan ajar hak lain. Dia tak ajar hak Quran, dia tak ajar hak Nabi, hak lain. Tu alamat dia cari pengaruh. Satu lagi, walaupun dia ajar hal lain, tapi dia sandar ke Musa juga. Dia kata ni Tuhan Musa juga, dia lupa. Kenapa dia pakai nama Musa juga? Itu ciri orang cari pengaruh. Dia walaupun ajar hal lain, tapi dia sandar ke Nabi juga. Hak dia ajar tu bukan ajaran Nabi, tapi ada rasa cinta Nabi, cinta Nabi. Tapi tanya hak ni hak Nabi ke? Tak, hak kita. Kita ngaku hak kita. Cuma dia kata atas cinta Nabi. Tapi tanya dia, segala hak dia ajar tu semua bukan Nabi belaka, tapi cinta Nabi. Maknanya kalau tak sebut Nabi, tak jadi. Memang lagu tu lah. Siapa dengan betul ni? Nanti ada ayat dia kata ni Tuhan Musa juga dia lupa. Kenapa dia sandar Musa juga? Nak kira orang cara pengaruh lagu ni lah. Lalah apa dia kena? Lalah dia mati berkeadaan siapa sentuh dia panah. La misas. Jangan, bila orang nak datang dekat sikit masa panah. Dia tak mati, kita dalam Quran sendiri ni. Tak mati lagi. Makna dia selepas tu Tuhan hukum dia dengan keadaan dia tu, bila siapa nak mendekati dia tu rasa panah. Siapa dia kata la misas dalam surat Taha. La misas. Jangan sentuh saya. Mana ada cerita dekat dengan negara tu ada cerita dulu. Orang-orang yang jenis lagu ni, jenis cari pengaruh lagu ni, dia ajar salah lah. Yang salah pun cari pengaruh lah, sebab dia ajar tak betul. Dia takkan, kalau orang sesat ni, orang cari pengaruh ni takkan ajar hak Nabi. Dia tak ajar hak Allah, hak Nabi, ajar lain. Jadi dia pun adalah yang orang duk percaya sampai dia ni ada keramat. Tapi masa dia sakit nak mati tu kan, dia tak boleh tahan buang air. Kat mana dia nak buang air, kat situ dia keluar.
buat lagu tu. Maulana cerita. Alah, dia jatuh dengan lubang, dalam lubang dia tak tahan kan. Jadi waktu hak pengikut dia buat lubang supaya dia bunuh. Lalu yang jatuh dalam lubang tu. Kadang-kadang tu buat kat lagu tu. Maksud wattakhadha, mengambil kaum Musa min ba'dihi. Min ba'di ni min ba'di, sesudah Musa pergi munajat. Min huliyihim, dari perhiasan-perhiasan mereka. Macam mana dia orang bagi perhiasan mereka ni? Sebab gini, Samiri pandai Maulana kata. Dia kata perhiasan-perhiasan ni adalah perhiasan, kata silap, ada katakan Fir'aun. Dia buat hujah. Makna ni tak boleh ni, barang-barang Fir'aun ni kan, buat nanya ni. Jadi takut dia pernah Samiri ni mengkaitkan dengan Fir'aun. Macam mana tak nak ingat. Dia mengkaitkan dengan Fir'aun, maka menjadi Bani Israel takut, lalu lepaskan perhiasan tu. Kalau tak ingat cerita Jonah. Tapi dia kaitkan dengan Fir'aun, menyebabkan kau takut belakang, lepas perhiasan tu bagi kat Samiri. Dia buat patung anak lembu. Anak lembu bukan anak lembu sembuh. Buat daripada perhiasan, jasadan berbentuk anak lembu. Anjalan jasadan, ada suara. Lahu khuwarun, ada suara. Jap. Para mufassir berpendapat bahawa patung itu tetap patung, tidak berjauh. Sedangkan suara yang seperti sapi itu hanyalah disebabkan oleh angin yang masuk ke dalam rongga patung itu dengan teknik yang dikenal oleh Samiri waktu itu. Sedangkan sebagian mufassir ada yang menafsirkan bahawa patung yang dibuat daripada emas itu kemudian menjadi tubuh yang bernyawa dan mempunyai suara sapi sebagai cubaan. Wallahu a'lam. Cuma pelik sikit je, puja selalu. Pelik sikit je, puja selalu. Dulu ada, ingat dulu masa tahun sekolah tu, masa berita tu dekat Port Lanah tu, masa tu ada tak Kelantan lagi, kat Pasir Putih tu, dia ada air kan, air tu nak, dia keluar masuk berita TV3 tu. Orang ambil belakang buat ubat tu. Untuk manusia ni tu hak tu terbaru tu, hak yang ni, hak lama ni. Mana manusia ni dia tak boleh tengok pelik, dia akan puja. Ha? Apa dia? Air mata. Air mata. Air mata dia kata. Ada yang tu waktu yang bunyi cengkerik tu kan? Tu mana? Oh situ. Oh dekat sini ya. Air tu di situ. Lepas tu bila kita turun bawah dia bunyi tu rupanya. Lepas tu dia kencing Orang ingat pokok tu menangis tak? Lawak semua. Air mata dia pas baik tak? Bukan. Orang Melayu kita ni dia tak dididik. Satu. Sebab dia tak faham konsep luar biasa dia tak faham. Alam yara, apakah mereka tidak melihat? Apakah tidak mereka melihat annahu, bahawasanya lembu itu la yukallimuhum, tidak bercakap dengan mereka, wala yahdihim sabila, tidak memberi mereka jalan. Ittakhadhuhu, mereka menjadikannya sebagai ilah, wa kanu zalimin, dan adalah mereka orang-orang yang zalim. Jadi bukannya anak lembu je. Tajuk ni kita kena faham, bukan anak lembunya. Segala sesuatu
yang kita faham luar biasa. Kan? Lepas tu kita guna dia. Itulah anak lembu. Kayu ke, gapo ke, kokau ke, kerih ke, yang kita faham luar biasa. Lepas tu kita guna dia dalam konteks hajat kita. Kan? Selesai masalah kita. Maka dia adalah sama dengan anak lembu. Sayat lagi. Ni istilah Arab. Suqita ni makna dia saqata, jatuh. Dijatuhkan pada tangan mereka. Maksud dia dalam bahasa asalnya ialah sesuatu yang jatuh kat tangan, lalu tangan tu hancur. Itu makna asalnya. Tapi yang dimaksud kat sini ialah menyesal. Mana asalnya orang Arab, dia guna kalimah ni untuk penyesalan. Asal dia sesuatu yang jatuh ke tangan sehingga tangan tu jadi binasa. Maka tak kala menyesali atas perbuatan mereka. Jadi makna dia jatuh sesuatu kena tangan, lalu tangan tu jadi binasa. Maksudnya ialah menyesal hasil perbuatan mereka. Wara'au annahum, dan mereka melihat bahawasanya mereka telah sesat. Annahum qad dhallu, bahawasanya mereka telah sesat. Qalu, lalu mereka berkata, la illam yarhamna, benar-benar jika tidak engkau merahmati kami, benar-benar jika tidak merahmati kami Tuhan kami, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana, dan mengampuni bagi kami, dan mengampuni bagi kami, lanakunanna minal khasirin, benar-benar kami akan menjadi sebahagian daripada orang-orang yang rugi. Majhul. Tapi Maulana kata maksud asal dia lah sesuatu yang terjatuh ke tangan dia, lalu tangan dia binasa. Maksud asal. Tapi digunakan untuk penyesalan. Macam kita lah guna bahasa apa? Bahasa-bahasa kita kan. Bahasa lain kita guna makna lain. Ada tak? Ya. Macamnya tahu dia. Contohnya apa dia contoh? Alah. Kaki bangku. Kaki bangku. Kau pada kaki bangku? Ha? Tak pernah main tak? Tengok kaki bangku. Main bola. Tak pernah main bola. Kaki bangku. Kaki bangku tak pernah main bola. Arab gitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.